kita pada pagi ini dengan membaca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Kadah selaku PKM, Wani selaku Setiausaha Disiplin, dan hari ini kita ingin bincang berkaitan dengan peratus ketidakhadiran pelajar kita, yang mana merangkumi antara 8 hingga 12% ketidakhadiran pelajar kita setiap hari. Dari peratus ketidakhadiran ini telah pun saya bincang, bertanya khabar dengan guru-guru serta badan disiplin. Ketidakhadiran mereka ini adalah kebanyakannya kehadiran yang bersebab, yang mana mereka tidak hadir diketahui oleh ibu bapa masing-masing, ada MC dan juga ada surat berkaitan ketidakhadiran. Namun begitu, saya berbincang dengan rakan-rakan disiplin agar kita mengadakan program-program yang mana program-program ini dapat membantu pelajar-pelajar dari segi jati diri mereka agar untuk hadir ke sekolah walaupun dalam keadaan yang mereka rasa kurang selesa, di atas kesihatan yang sedikit saja mereka sudah mula tidak hadir. Jadi kita berharap motivasi serta teguran-teguran dan komunikasi yang tidak breakdown menyebabkan mereka rasa terpanggil untuk hadir ke sekolah. Bersama ini saya mohon PKM nyatakan sedikit berkaitan dengan program-program yang telah kita rancang dan berjalan. Silakan PKM. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengetua SU Disiplin. Baik, jadi berdasarkan kepada apa yang telah kita laksanakan dan juga akan laksanakan, jadi pihak disiplin ataupun UNIHEM sebenarnya kita telah mengenal pastilah program-program ini dari awal berdasarkan pada pengalaman-pengalaman PAS. Jadi sebelum sesi persekolahan bermula lagi, UNIHEM telah pun memulakan mengadakan sesi taklimat disiplin secara berfokus mengikut tingkatan, ya, kerana pada masa itu kita masih lagi dalam era COVID. Jadi kita buat mengikut tingkatan, menerangkan kepentingan hadir ke sekolah dan apakah tindakan-tindakan yang perlu dikenakan ataupun akan dikenakan kepada mereka sekiranya mereka tidak hadir ke sekolah tanpa sebab. Jadi kurang daripada itu juga, apabila berlakunya sesi persekolahan, apabila adanya pelajar muda tidak hadir ke sekolah, maka kita terus mengambil tindakan. Pertamanya, kita terus melaksanakan program ziarah cakna. Ini kita buat pendekatan awal supaya kita tidak mahu pelajar yang tidak hadir ke sekolah itu dibiarkan begitu sahaja. Jadi bila kita dapati peringkat awalnya pelajar dalam 2-3 hari tidak hadir ke sekolah, kita terus menghubungi ibu bapa dan kita terus mengunjungi pelajar tersebut di rumah dan bertanya khabar. Jadi kurang daripada itu, unit disiplin dapat mengenal pastilah punca kenapa pelajar tersebut tidak hadir ke sekolah. Dan Alhamdulillah dengan cara itu pelajar yang berkenaan kemudian hadir ke sekolah seperti biasa. Berubah. Jadi seterusnya untuk mengenal pasti sebab-sebab pelajar tidak hadir ke sekolah ini, unit disiplin juga mengadakan satu program mengumpul sebab. Guru kelas menyediakan satu laporan setiap bulan memberi sebab murid tidak hadir ke sekolah ini. Kita mengambil tindakan kepada mereka yang tidak hadir ke sekolah tanpa sebab. Sebab kita nak tahu kenapa murid ini tidak mahu hadir ke sekolah. Jadi bila kita dapat tahu beberapa orang pelajar yang tidak hadir tanpa sebab, kita juga terus menghubungi ibu bapa dan kita tengok kepada bilangan ketidakhadiran. Apabila melebihi 10 hari, kita terus memanggil ibu bapa secara individu.
Dan daripada situ kita dapat feedback daripada ibu Bapa. bapa sendirilah. Mereka menyatakan bahawa masa tu anak dia kurang bermotivasi untuk hadir ke sekolah, dia kurang daripada kesan daripada berada di rumah zaman COVID dulu lagi. Jadi selepas itu pihak unit disiplin berbincang dengan unit kaunseling. Terus kita menetapkan sesi-sesi mengadakan ceramah motivasi kepada pelajar-pelajar, dan seterusnya kita laksanakanlah mengikut tingkatan juga, berfokus kepada murid yang tidak hadir ke sekolah mengikut bilangan daripada 10 sehingga 20 hari. Maknanya taklimat berfokus, sesi kaunseling, ziarah cakna. Ya. Okay. Dan untuk sekiranya kita dapati murid masih lagi orang kata tidak bermotivasi, macam surat-surat amaran seperti biasa mengikut SOP kehadiran kita terpaksa keluarkan. Jadi bila kita mengeluarkan surat amaran, terus kita panggil sekali lagi ibu bapa untuk kata memberi motivasi kepada ibu bapa juga, supaya mereka juga beri kata tanggungjawab, ambil tanggungjawab di rumah, supaya sama-sama memastikan anak-anak mereka ni minat untuk hadir ke sekolah. Kira 10 hingga 20 hari ni yang tidak berkala. 10 yang tidak berkala. Tidak berkala. Maknanya kita ada ruling cara berfokus lah. Berfokus. Yang berkala ni, yang tadi yang Tidak berkala lah. tidak berkala. Pak ceramah Yang tu tidak berkala. Yang berturut-turut tu 3 hari 7. Itu yang berturut-turut. Berkala ni kata hadir tak hadir, hadir tak hadir, itu berkala. Waktu berturut-turut. Yang berturut-turut tu senanglah kita pergi ziarah cakna terus. Kenapa tidak hadir berturut-turut? Aku janji kita buat bila aku janji. Aku janji ni biasanya untuk amaran pertama, kita panggil pelajar dulu untuk aku janji. Apabila dia tidak hadir, contohnya yang berkala ni lah, biasanya 10 hari. Kita buat dulu amaran pertama. Bila selepas pada amaran pertama masuk bilangan yang seterusnya untuk amaran kedua, kita akan panggil ibu bapa dah lah. Jadi aku janji tu buat di depan ibu bapa dia sendiri. Buat aku janjinya supaya apabila kita ambil tindakan seterusnya kepada anak mereka nanti, macam ibu bapa pun boleh terima, boleh akui Ya, lah. yang penting maknanya komunikasi tidak breakdown. Ya. Komunikasi kita dengan ibu bapa tidak breakdown. Ya. Dan di samping itu juga dalam usaha kita menggalakkan pelajar untuk hadir ke sekolah, SU disiplin juga memainkan peranan lah, yang dia mengadakan program-program seperti mana program kehadiran penuh. Okey. Kita buat Cuba terangkan. alhamdulillah kita buat data kehadiran penuh ni 3 kali. Maknanya bermula kita sekolah tu start bulan 3. Jadi kita ambil bulan 3 sehingga bulan 5 sekali. Daripada bulan 5, 6, 7, 8. 8 sekali. Lepas tu berserta dengan yang terakhir tu bersama dengan penutup bulan kemerdekaan, dan kita tutup bulan disiplin, bulan pematapan HANG. Kita buat situ satu untuk hadiah kehadiran penuh 3 bulan sekali, berserta dengan kehadiran penuh daripada penggal pertama. Kita menyampaikan hadiran penuh. Kehadiran penuh penggal pertama, maknanya tidak ramai pun dalam 20 orang juga gitu. Hadiran penuh. Hadiran penuh penggal pertama. Maknanya Sifa daripada bulan 3 sampailah kita cuti bulan 8 dah. Cuti bulan 8 tutup untuk penggal pertama tu kita ambil 3. Memang 20 orang. Alhamdulillah lah. Dari segi kehadiran penuh Sifa. Okay. Lepas tu kita juga buat intervensi bagi kelas yang berisiko. Okey, kelas berisiko dari segi ketidakhadiran, di mana kelas-kelas ini kita pilih dan PKN akan jumpa secara berfokus bagi kelas-kelas ini, dalam kelas lah. Dan yang seterusnya kita buat jom pakak majlis ke sekolah. Okey, jom pakak majlis ke sekolah ni sedang dilaksanakan setiap hari.
Jadi di sinilah kalau saya cadangkanlah bagi untuk kehadiran seterusnya, apa kata kalau kita bagi dia sepoh suruh dia mari sekolah, kita bergurau pas putih bagi galakan galakan inisiatif untuk dia mari dengan ataupun paling murah sikit kan roti. Sebabnya ada satu sekolah tu saya tengok dia buat okeylah. okey, alhamdulillah kita boleh. Tapi boleh minta dengan kerjasama daripada pihak-pihak DJ lah. Tak apa, boleh. Mana kita boleh ambil kecemarangan pun boleh ambil. Mana-mana kecemarangan boleh ambil. Itu berkaitan dengan apa ni, hubungi ibu bapa ni, bila kita hubungi dia? Kita hubungi dia ni Apabila dia tak hadir beberapa kali, ataupun pada hari-hari yang tak hadir, kita nampak was-was dengan ketidakhadirannya, kita terus call ibu bapa. Kita terus cari ikut. Okay. Dan saya lebih galakkan guru subjek itu, katanya dia lebih perasan. Betul-betul lah. Ni hari kelas dia ada, dia tak mari. Kenapa? Kita memang takut dia hilang waktu subjek. Waktu subjek ataupun mat kali. Okey, apa yang kita kata sekolah kita amat berpuas hati dari segi kecanaan guru-guru kepada pelajar yang tidak hadir ni, sebab tidak sahaja guru kelas yang memainkan peranan. Maknanya semua guru mengambil berat lah. Mengambil berat. Nah, sentiasa membuat laporan lah kalau dia mengenal pasti murid ni kerap tidak hadir pada masa subjek dia. Kadang-kadang cikgu subjek ni dia tahu ada subjek dia, pelajar ni tak hadir atas sebab tertentu, kita pun akan hubungi ibu bapa dan tanyakan apa-apa ada pelajar tersebut, apa punca hari tertentu dia tidak hadir ke sekolah. Jadi macam yang kita telah jalankan ketidakhadiran pada hari kemarin dan pada hari ini dia hadir, maka pada paginya mereka menjalani latihan by subject yang diurus oleh unit disiplin di Dewan terbuka. Jadi mereka akan tunggu untuk menjalankan latihan-latihan yang telah disediakan oleh unit disiplin by subject. Yang disediakan oleh guru-guru Guru subjek kan. Ya, betul. Dan apa yang kita dapati daripada program yang kita buat itu, murid boleh terima sebabnya atas sebab penerangan kita lah. Kenapa sebenarnya cikgu berbuat demikian? Untuk dia juga. Sebab untuk mengelakkan daripada mereka tertinggal tajuk-tajuk tertentu semasa hari mereka tidak hadir di sekolah. Okey, terima kasihlah. Terima kasih kepada Cikgu Kuala PKM, Tuani, dan saya berharap agar tim kita terus bergerak maju ke hadapan bagi memastikan anak-anak didik kita memperolehi masa depan yang baik untuk mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.